pada kali ini dalam rancangan wawancara bersama Menteri Besar. Baiklah, untuk kesimpulan akhirnya dalam wawancara kali ini yang bertajuk Wahabi, kita kembali pada Yang Muhammad Datuk Seri untuk kesimpulan akhir. Silakan Datuk Seri. Muhammad Abdul Wahab di umurnya yang begitu muda, dalam lingkungan 7 ke 8 tahun, seperti juga Imam Syafi'i, telah hafal Quran. Dan pribadinya yang mulia itu, bila dia mula belajar ilmu daripada bapaknya sendiri dan daripada banyak ulama-ulama besar, termasuk juga ulama di Madinah. Malah bila dia pergi di Madinah sendiri, dia sendiri rasa terkejut sebab kubur Rasulullah tu orang pergi minta tolong kita berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Rasulullah, tapi kubur itu disembah. Orang pergi sapu serban, sekarang pun kadang-kadang ada juga sapu serban di kubur Rasulullah, kemudian sapu di besi itu, sapu di muka. Sekarang pun ada, saya tengok. Tapi di zaman itu agak teruk. Dan bila ulama besar di Madinah itu sampai dah tak berani nak buka, sampai sukar untuk buka mulut. Tapi bila Muhammad Abdul Wahab pergi tengok dan dia tanya Muhammad Abdul Wahab apa pandangan dia, dia kata hukumnya tak boleh, silap jatuh, syirik. Pasal apa? Betul-betul mencari mencari orang kata syafaat, mencari inilah, kata kalau bubuh kepiah diletak situ sampai orang tahu duit pun penuh di tempat kubur Rasulullah. Macam-macam dibuat di zaman itu, ya. Kita lihat pemikirannya itu supaya orang senang, kok orang yang mengaji sikit, cikgu boleh tengok lah. Dakwahnya itu akhirnya terpengaruh kepada manusia-manusia yang bawa pembaharuan yang cukup besar dalam masyarakat Islam. Kalau tak ada pokok yang bawa pembaharuan ni, kita dah jadi teruk sangat, ya. Kita kena ingat bahawa agama Allah, agama di langit yang disebut itu, kalau sekiranya dia terlampau lama, tidak ada ulama besar yang membetulkan keadaan, sebagaimana hadis Rasulullah tiap-tiap 100 tahun wujud orang yang akan betulkan kita. Kalau sekiranya dibiar begitu lama, tidak ada orang yang bawa pembaharuan, kita jadi kalang kabut. Malah semayang di masa itu saya sebut semayang 4 imam di Mekah, tapi di zaman moden pun ada berlaku. Dulu di Kelantan, di Terengganu semayang 2 imam, bermacam-macam lagi. Cuba lihat, kerana politik orang boleh ubah agama. Jadi hal itu cukup berat yang berlaku dalam masyarakat. Tapi syukur sekarang ni perlahan-lahan benda itu dipahami oleh masyarakat. Masyarakat jadi jahil kerana masyarakat tidak mahu mengambil tahu. Jadi bila Muhammad Abdul Wahab, yang mana bukunya dulu telah kita edarkan sekali, tapi begitulah buku diedarkan. Masa kita edar tu, orang tengok kulit buku, orang baca sikit, betul dia ada angan-angan lah nak balik baca. Akhirnya dia simpan kat mana, hilang. Saya pun hilang 2-3 kali lah. Tapi buku yang terbaru ni saya dapat besar sikit sebab bukunya buku PhD. Jadi payah nak hilang lah. Tapi 2 kali juga hilang. Sebab apa? Kadang orang pinjam dan tak bagi balik. Dan orang yang pinjam tu saya percaya dia tak baca. Dia pun simpan kat mana-mana. Aku tak tentu dia bagi balik. Akhirnya orang suka buat, banyak juga orang suka buat library, sebab banyak library perhiasan di rumah, dan diubah ensiklopedia yang tak pernah orang baca. Ensiklopedia tu betul-betul jadi kalau buat di rumah tu jarang sangat di ni. Untuk memulakan ensiklopedia ni orang baca senang, tarik letak di luar. Jadi akhirnya semasa dia nak simpan dia terbaca sikit. Tapi kalau dia dicuci bersih setiap hari, tak baca, confirm. Walaupun oleh kerana masyarakat suka dengar radio, tengok TV, jadi kita bersyukur sebab RTM bagi peluang kita. Kalau boleh bagi dalam TV lagi baguslah. Tapi susah dapat TV ni sebab slotnya dapat kat online banyak, kadang-kadang dapat juga kat penyanyi-penyanyi lagi banyak. Jadi kita akan dapat sikit pun kita akan cuba bagi yang terbaik. Jadi bila Muhammad Abdul Wahab bawa pembaharuan, ada 2 perkara yang di peringkat awal tu yang orang tuduh dia kasar, ya. Yang pertamanya dia peruntuh Zaid Al-Khattab, ini adik Sayyidina Umar, kubur tu. Tapi Zaid Al-Khattab ni dia bila dia meninggal, dia bukan tahu pokok ni buat kubur besar tu, buat rumah bulat tu, buat kubur besar. Tapi pakat dia sembah, pakat dia minta syafaat pada orang mati, kacau besar. Akhirnya dia suruh runtuh. Dan dia betul kalau runtuh kubur ni, dia akan dapat sakit. Jadi dia runtuh Muhammad Abdul Wahab. Kemudian tempat ada satu pokok besar di dekat Mekah dengan Madinah masa tu. Orang suka pergi sampai pergi beranak bawah pokok tu. So kalau beranak pokok tu dia dapat kira baguslah. Perempuan tu baguslah, anak pun baguslah. Orang percaya macam tu. Jadi benda yang berlaku dalam masyarakat Arab. Masyarakat Arab dulu buta huruf, lepas tu Islam datang. Lepas tu Rasulullah bawa Islam, sahabat bawa Islam, semua orang celik huruf. Tapi lepas tu masyarakat Arab jadi buta huruf balik. 500 tahun. Daripada Imam Syafi'i, Muhammad Hanbal 500 tahun, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim. Lepas tu mari Muhammad Abdul Wahab lagi 500 tahun.
Dia dah buta huruf dan dia kira mengambil mudah betul. Agama Islam berada di pangkat yang cukup teruk dan tidak ada langsung membawa pembaruan. Yang keduanya, dia menjatuhkan hukuman rejam, baling dengan batu yang sudah lama tidak dibuat, ya. Cuma di zaman Rasulullah ada sekali. Tapi bila dia buat hukuman rejam tu bersama dengan Amir Osman pada masa tersebut, jadi orang tuduh ajaran dia kasar lah. Kasarnya sebab untuk tebang pokok, kasarnya sebab hukuman rejam ni perempuan ni sendiri meminta, dan yang mulakan hukuman tu Amir pada masa tersebut, pemerintah tu dia mulakan. Jadi Muhammad Abdul Wahab kita memang orang yang melakukan zina dihukum demikian rupa. Selepas itulah kita lihat dia tuduhan di masa itu lagi teruk. Dia tuduh dia ni khawarij, dia tuduh dia orang ulama-ulama besar tuduh dan hantar surat, sebar surat layang. Masa tu pun pandai buat surat layang, dapat buat ni. Tapi surat layang dia bagus satu sebab apa? Dia tulis surat. Dia masa tu zaman tak ada cetak lagi, TV tak ada. Jadi dia tulis surat hantar bahawa Muhammad Abdul Wahab ni seorang khawarij, seorang yang keras, seorang yang bawa pemikiran baru dan sebagainya. Jadi ini ulama-ulama besar itu. Dan Muhammad Abdul Wahab menjawabnya dengan tenang dan dengan penuh kesabaran, walaupun dia ditohmah dan dibuat bermacam-macam, tapi dia terima. Dan kita lihat hasil daripada gerakan ulama besar ni kita dapat. Malah di Malaysia ni pun kita lihat pula, kerana kita dah ada ilmu. Pak Allah dalam ucapannya di Perhimpunan Agung masa pembukaan rasmi, dia sebut Islam bukan hak eksklusif mana-mana pihak. Kalau jadi hak eksklusif dia tu yang dia jatuh hukumnya macam tu. Tapi ialah Islam hak bersama. Siapa ada ilmu boleh cakap mengenai Islam dan boleh sama-sama berdakwah. Seperti kita sebut, kenapa orang di Malaysia ni payah nak Islamkan orang bukan Islam. Orang bukan Islam banyak nak peluk Islam. Malah orang Cina dia tak buah nama Islam, dia suka buah nama orang putih. Sebab apa? Dia anggap kalau masuk Islam macam masuk Melayu. Dan dia tengok orang Melayu agak lemah, dia suka orang Tionghoa ni, dia suka tengok orang yang berjaya. Orang berjaya dia ingat orang putih. Dia buah nama Catherine, Jacqueline ke apa, minta maaf nama-nama saya sebut. Jadi dia suka buah nama putih. Tapi dia bukan masuk Kristian. Dia buah nama, ya. Tetapi kenapa agama Islam mudah berkembang di Europe? Dan berkembang agama Islam di Europe ialah sama seperti yang berlaku zaman Rasulullah, dikembangkan oleh orang yang baru masuk Islam, ya. Dia kembangkan. Tapi orang yang lama masuk Islam ni, dia menjumutkan agama. Akhirnya agama Islam orang tak berani mai dekat. Tapi orang yang baru masuk Islam ni, dia anggap ini Islam adalah agama mudah, agama yang memberi jalan yang betul. Akhirnya dia boleh kembangkan ilmu itu. Itu dia Islam. Islam ni adalah bawa kita ke jalan yang lurus. Tapi kalau dah lama sangat, dia makin jumut, jadi hak dia, akhirnya jadi kelang kabut. Itu sebab jadilah Islam dulu, jadi Islam agama Islam pondok dan sebagainya. Kacau kita besar. Tapi kita bersyukur sekarang ni, kita sedar bahawa usaha untuk kita membawa tajdid pemikiran ni, kita ditentang, dituduh, ditahmah. Sabarlah. Mungkin kalau tak jaya zaman ini pun, zaman akan datang insya-Allah lah. Tapi pada pandangan saya di seluruh Malaysia, orang dah faham tentang agama. Dan bila kita jumpa banyak orang dah melihat bahawa kita ingat kot Islam ni eksklusif satu port. Macam ada 2-3 port student di luar negara yang baru balik. 68. Daripada 68 negara, mereka beritahu ada setengah tempat, kawan ni latar belakangnya dia buat medik. Tapi dia ajar orang agama cara dia. Mesti bertahlil, buat cara dia lah. Kalau orang tak ikut, dia boykot. Sampai student ada berhenti pada yang belajar di Australia kerana takut kumpulan ni boykot dan sebagainya. Ini satu benda yang tak. Di Mesir pun berlaku. Di Mesir lagi sakan. Sebab apa? Dia ada orang Perlis, orang Kelantan, orang Kedah. Dulu orang Perlis saya tak bagi buat orang Perlis. Sebab apa? Saya takut orang budak Perlis nanti tak pandai bahasa Arab. Bila duduk di rumah negeri, dia cakap pelak tu lah. Tapi dulu orang Perlis semua bercakap Arab dengan baik. Sebab dia duduk dengan Arab. Sekarang dia terpaksa buat orang Perlis sebab paksa kita buat je lah. Tapi kita buat bukan untuk orang Perlis saja. Orang Arab pun kita pernah duduk di orang Perlis sebab kita buat macam bentuk hostel ataupun hotel. Setelah melihat benda ni semua, kita berpendapat bahawa Muhammad Abdul Wahab seorang ulama yang telah pun meninggal dunia, yang telah meninggalkan jasa. Orang Islam biasa pun kita tak boleh mengata. Sebab tu kita duk baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri. Azab kubur. Kita minta jangan ada fitnah kubur. Wa min fitnati mahya wal mamat wa min sharri fitnati nasikhi dajjal. Kita baca doa tu sebelum kita bagi salam, kita baca doa tu. Doa ini kita nak buat fitnah kepada orang biasa pun tak boleh. Ini kan fitnah kepada ulama yang begitu berjasa kepada ni. Jadi kalau tak tahu jangan sebut. Jangan kita kata oi Wahabi. Astagfirullahalazim. Kalau niat kita untuk menuduh kita ni seolah kita keras dan sebenarnya kita seorang yang rugi. Mungkin bahasa saya keras, mungkin bahasa muti tinggi sikit, mungkin bahasa alim panglima lembut sikit, tapi matlamat kita sama lah. Sebab kita pun tak pernah test suara untuk menyanyi, kita tak reti cakap nyanyi lah kita. Kalau tertinggi saya minta maaf lah kepada sedang pendengar semua. Tapi matlamat kita ikhlas, kita nak cari keridaan Allah. Kalau tak mana yang kami buat ni kita berlawanan dengan Rasulullah buat, sahabat buat, habaq nak berhenti lah. Kalau Rasulullah kita meratik lah ramai-ramai, saya nak suruh orang Perlis meratik di tiap hari. Kalau Rasulullah kita marilah kita bertahlil tak berhenti, saya akan pastikan orang Perlis bertahlil tak berhenti.
Tapi Rasulullah kata puasa sunat hari Isnin dan Khamis, jadi kita suruh semua orang kita kena puasa. Tentu kita buka puasa untuk kita mengimarahkan masjid. Jadi sebab saya tak balik dah 2 minggu lah, jadi insya-Allah saya tak dapatlah kemarin ni, tapi insya-Allah minggu depan saya akan bersama balik, iaitu pada hari Khamis dan juga hari Isnin. Itu Rasulullah bagi tahu. Dan itu ditunjukkan kepada kita bagaimana kita nak beribadat. Kalau kita nak, dan Muhammad Abdul Wahab ni dia ajak kita balik yang tu. Saya pun nak jumpa dengan Jakim, saya jumpa dah dengan Jakim, jumpa dengan menteri, kita nak kena betul. Dan yang boleh betulnya saya kata mulut menteri boleh betulkan. Sebab apa? Kena jaga. Tapi saya bersyukur sebab Perdana Menteri sebelum ni pun matan Perdana Menteri pun dia sebut bahawa polis ni bukan Wahabi. Dia cuma nak ikut balik kepada apa yang dibuat oleh Rasulullah dan juga sahabat serta dan pegang kepada kitabullah. Itu saja. Jadi terima kasihlah kepada ahli panel kita yang berada bersama-sama dengan kita pada hari ini dan yang datang daripada jauh. Jadi kita ucap terima kasih. Semoga kita semua sentiasa diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sekian billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.